Maka kekuatan yang kita nak angkat, ya Allah, itu Jamik siapa? Ada? Boleh masuk lagi satu ke? Boleh muat? Oh, berkerusi. Maka kerusi tak boleh sebab nak angkat-angkat. Betul? Kenapa ke sebabnya? Kita pun ambil kira jugalah. Kalau boleh, anak ni pesan meja pun jangan pegang. Pensan. Seolah-olah kuman tu bertimbun-timbun di mana-mana. Pintu, tombol pintu jangan pegang-pegang, tempat jalan jangan pegang, bidang tu apa, besi tu jangan pegang. Apa lagi tadi? Gerai tak payah pegang, bagi orang buka. Ni atas meja pegang nota je. Pesan besar tu, takut pula maknya mati. Betul? Jadi kita kata kebimbangan itu harus dibangunkan balik. Mak dia pakai emas untuk mak dia banyak zikir. Kita perintah kurung untuk lebih banyak tahajudnya, banyak zikirnya, banyak sunatnya. Betul? Kalau kita melihat dari sudut, semua ujian-ujian itu membawa kita dekat ke Allah. Tapi yang paling banyak apa? Bila nak habis? Ya Allah, lamanya. Letih duk rumah dah ni. Hari pertama boleh lentas apa? Lentas sempadan. Wow! Macam semut keluar sarang. Bukan nak cari apa pun. Okay, yang balik ke curi-curi balik, ya ikut jalan tikus. Ya Rabbi, tak tiba-tiba jadi tikus. Sebanyak-banyak jalan. Sebab dia tak nampak, Allah tengok. Dia nampak polis trafik tapi tak nampak Allah. Kan tertangkap juga. Tak pasal-pasal derma 1,000. Tak pasal-pasal kena denda, betul? Sebab kita susah ikut arahan. Kita lah manusia yang paling susah ikut arahan. Ini macam kambing lah. Kenapa Nabi jaga kambing? Sebab kambing paling degil. Dia mendidik sabar. Jadi kalau kita ni senang, bahagia dengan apa yang ada sekarang, tadi muka, bahagia ke tu? Tak bahagia. Kita rasa pakai emas rimah. Betul? Sebab kita merasa ini menyusahkan. Tetapi kalau kamu nak jumpa Allah, senang ke susah? Nak masuk syurga senang ke susah? Senang ke susah? Siapa kata senang? Nak masuk masjid je susah. Kena tengok temperature, kena begitu, kena begini, kena pakai emas. Apalagi nak masuk syurga? Nak masuk istana senang ke susah? Tak ada jemputan, minta maaf lah. Pakailah kereta besar mana, pakai lori pun tak boleh masuk. Betul? Kerana nak masuk syurga jauh lebih susah. Jadi nak masuk masjid senang ke susah tadi? Kena ambil temperature, cuma main. Kena gitu, kena tu muka tak cantik tu. Okay? Sebab itu kita kata kita boleh senyum pakai mata. Tak payah pakai bibir, betul? Tapi susahnya nak senyum macam mana? Sebab kita tak biasa. Maka jadikan kebiasaan, new norma baru, betul? Maka ujian sekali lagi apa yang kita nak angkat, aku berubah ke tidak dengan musim ini? Dengan wabak ini aku jadi orang baru ataupun aku jadi macam biasa? Agak-agak baru sikit. Dari segi apa agak-agak? Dari segi cabaran. Kita sudah mampu untuk pakai mask di mana saja, betul? Bermakna kita sudah boleh pakai makeup. Kita sudah boleh tutup mulut sebab sudah praktis. Siapa pernah melihat begitu? Inilah praktis untuk semua muslimah jadi lebih muslimah. Bukan kerana kuman, tapi kerana Allah. Ini kerana kuman semua ni. Tak letih kita. Mana dapat pahalanya? Itu pasal rimah. Okay? Kita dilatih untuk pakai niqab. Kita nak latih pakai furdah. Supaya kita tak kekok lagi. Kalau kita melihatnya dengan mata putih. Dengan hati putih. Okay, ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Itu kita kata ujian. Kata-kata maknanya ujian ini membuat kita pertama lebih dekat. Dekat artinya tumbuh sifat apa? Sabar lagi. Syukur. Ini dua benda ni. Kalau anda tak sabar, tak jumpa syukur. Okay?
Maka kalau anda tak ikhlas, anda tak jumpa sabar. Orang sabar sahaja yang boleh ikhlas. Sebab itu kita kalau kita masak ungut, masak juga. Sabar ke tidak? Macam sabar, tapi mulutnya yo. Maknanya belum jumpa namanya ikhlas. Minta maaf banyak. Sebab itu kekuatan kita pakai mask ni dengan ikhlas. Pakai je lah. Penat buka, tak ada masalah. Ya Allah, Tuhanku jadi gini kebaikan ya Allah. Supaya kita tak jadikan ini sebagai gangguan. Tak jadikan ini sebagai menyulitkan. Sebab Allah nak kamu jaga diri kamu. Dan kalau kita nak suruh anak pakai, jangan tak pakai. Dah cakap dah, ibu dah beli dah. Dah beli penyambung, tak penyambung semua dah beli dah. Okey, tak pasal-pasal getas luar banyak ini ada RM1. Apakah hal contoh? Kan dia nak memudahkan kita yang pakai tudung. Tak payah selit-selit telinga, puas juga mencari telinga, betul? Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi, kita harus membantu perubahan dari segi fizikal. Okey, sebab itu Allah kata apa? Kalau kamu terus merasa kamu sedang diperhati Allah, kamu sedang dibagi kebaikan oleh Allah, kamu sedang diuji Allah, ujian tidak pernah nak burukkan. Ujian pasti nak jadi baik, seperti nak jadi naik markah, betul? Anak kita tak sekolah 4 bulan, apa jadi? Apa nak jadilah anak ni dah tak sekolah. Cucu bida 1 baru 2 bulan, apa yang dia tahu? Mak suruh buat homework. Apa homework banyak-banyak, apa letih. Sebab dia tak tahu, betul? Maka kita yang tahu. Kenapa Allah bagi ujian ini? Kerana Allah nak kita jadi lebih baik. Pertama, lebih tahu siapa yang buat kajian tentang COVID-19. Siapa yang baca tentang COVID-19. Oh, dia bawa datang dari sana, dari sini, buat sini. Itu sebab kita lagi takut. Tapi kalau kita tahu pengetahuannya, kita tahu ilmunya, siapa yang buat, dari mana, untuk apa, hujungnya setelah kita tahu teorinya, baru kita jumpa Allah bagi ilmu ni kat manusia, tapi manusia jadikan dia jahat. Tujuannya diciptakan COVID-19 untuk mengecilkan penduduk dunia. Itu yang dibuat oleh badan-badan WHO dan semua orang-orang lainnya. Nak mengecilkan jumlah penduduk dunia, tapi tak pernah tak terfikir pula tak boleh nak kawal. Akhirnya bukan kita pun salah, Wuhan. Bukan Wuhan yang salah, Amerika yang salah, contoh. Maka kekuatan yang nak dibangun sampai kalau kita tengok yang di Amerika sampai rusuhan-rusuhan, betul? Kerana ketidakadilan yang sedang berlaku. Ini semua hasil daripada bila jumpa COVID, kita tak nampak Allah. Okay? Kita rasa COVID ni orang bawa, ini kenapa kita takut ni? Sebab orang bawa. Kita kena SOP ni takut elak ada orang yang sakit. Padahal kita dah rasa kita sihat dah, betul? Tapi tidak dapat diyakini. Pakai apa, tembak juga ada tu. Tadi pakai tembak tak? Pakai. Itu syarat SOP. Tidak kuliah tak boleh jalan tu. Okay? Maknanya kita kata kita akan tambah dosa. Kalau kita, mana ada, kita tak ada. Kita sihat. Kita sakit. Kita tak tahu siapa penyebabnya. Betul? Sebab itu kita kata sekali lagi, ya Allah, ya Tuhanku, mohon denganmu, ya aku berlindung kepadamu. Sebab itu doa setiap kali solatnya, setiap kali uduk, ya Allah, ya Tuhanku, jadi ke uduk ini pencuci pada semua kuman-kuman yang ada, habuk-habuk yang boleh menyebabkan penyakit. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan sebahagian daripada usaha aku ini sebagai ibadah. Maka kekuatan yang nak dia bangun, sekali lagi kita kata, selain daripada ini SOP fizikal namanya, betul? SOP untuk jaga jasad, sebab jasad ni mahal untuk bawa roh, betul? Jasad yang banyak sengsara, bukan sengsara sebab COVID, tapi sengsara sebab maksiat. Ini kekuatannya balik. Jasad kita yang banyak maksiat, rohnya sengsara. Rohnya sengsara. Sebab itu kita tak jumpa namanya tenang. Kita tak jumpa namanya aman. Kita tak jumpa namanya bahagia. Kita tak jumpa namanya sabar. Apa sebab? Jiwanya belum tenteram. Belum lagi menerima apa yang dibuat oleh jasad. Maka sekarang ini kalau kita kata kita kena ikut itu, ikut ini, maka buatlah dengan penuh redha.
terimalah apa saja peraturan demi menjaga balik apa yang kita nak. Betul? Kita nak jumpa kuliah, kita nak jumpa ilmu, kita nak jumpa tuan guru, kita nak ngaji, kita nak jumpa rumah Allah. Kalau ditakdirkan dalam proses ini, ya Allah, aku mati. Okay, itu doa dari rumah tu nak kena buat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah ambil semua protection, sudah ikut semua SOP. Andai kata aku kena juga ujian ini, aku redha, ya Allah. Kalau ditakdirkan aku mati, ya Allah, matikan aku tanpa hisap, ya Allah. Sebab itu kita kata mati dalam wabak saja sudah dianggap mati syahid dunia. Artinya dia masih perlu dimandikan dan sebagainya. Okay, kalau mati syahid dunia akhirat itu ya macam perang itulah, yang uniform tu. Kalau yang pergi Mekah tu dengan baju-baju ihramnya saja. Ini kekuatan yang nak dibangun.